Okay, seterusnya Raja 8 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak OAC. Okay, segitiga. Dan sebuah sektor OAD dengan pusat O. Okay, pusat ni kat sini. Dan jejari 5 cm. Okey, kalau jejari tu 5 cm maksudnya kat sini dia tuliskan OD 5. Maksudnya automatik OA pun 5 jugalah OA ni pun 5. Kemudian O ke B pun 5. Okey, sebab semua ni adalah jejari sektor lah. Okey, walaupun gambar aja ni maybe nampak macam tak sama kan, tak sama panjang, tapi kita base daripada maklumat bukan daripada gambar rajah. Okey, jangan terpengaruh sangat dengan gambar rajah lah. Okay. Kemudian diberi bahawa BC, okay, BC ialah 8, okay, ni dia dah letak dah. Dan panjang lengkuk AB, ni panjang lengkuk AB adalah 2 kali panjang lengkuk BD. So maksudnya kita boleh tulis macam ni lah. Panjang lengkuk AB tu kita wakilkan dengan huruf S, okay, untuk panjang lengkuk, S untuk AB, okay, adalah sama dengan 2 kali, so 2 darab lengkuk BD, SBD. Okey. Kemudian soalan dia, okey, soalannya A, cari sudut A, O, B. Sorry, A, O, B yang ni, okey. Sudut A, O, B dalam radian. Okey, inilah sudut yang kita nak cari. Okey, katalah kita namakan dia theta. Okey, tukar jadi theta. Okey. Okay, soalan B, panjang lengkuk BD, okay, dalam cm. Dan dia ada satu lagi soalan, luas kawasan belurik dalam sentimeter persegi. Okay, so kita start dengan soalan A dahulu. Soalan A, dia tanya sudut AOB, ataupun kita dah namakan dia kat sini theta lah. Okay, untuk kita cari sudut theta ni, kita boleh guna maklumat yang kita ada, iaitu satu panjang OA, satu lagi panjang OC, O sampai C. So kalau OC ni panjang dia 5 tambah 8 lah. Okay, so 5 tambah 8 sama dengan 13. Okay, yang ni kita akan guna nisbah trigonometri. Nisbah trigonometri. So kita ada sisi, okay, kalau base daripada sudut theta ni, AO ni adalah sisi, tahu tak sisi apa? Adjacent sisi sebelah. Okey. Manakala OC ni adalah sisi hypo. Okey, jadi kalau adjacent dengan hypo, maka kita akan guna nisbah cos. Okey, nisbah cos. Jadi kat sini kita akan cari cos theta. Okey, cos theta ni sama dengan 5 per, okey, 5 tambah 8, 13. Hypo dia 13 lah. Okey. Okey, maka theta sama dengan inverse cos 5 per 13. Okey, so kita guna kalkulator untuk cari dia punya nilai ya. Okey, shift cos shift cos. Lepas tu 5 per 13. So kita akan dapat jawapan dia, okay, ni dalam darjah 67.38 darjah. Okay, ni dalam degree lah. So kita tak nak jawapan dalam degree, kita nak jawapan dalam radian. Jadi apa yang kita buat, nak tukar kepada radian, kita bahagikan dengan 180. Okay. Kemudian kita darab dengan pi, iaitu pi ialah 3.142. Okay, sebab soalan suruh guna 3.142. Okay, so kat sini bila kita kira 67.38, okay, per dengan 180 darab dengan 3.142, so kita akan dapat jawapan theta ni dalam radian ialah 1.176. Okay. Kita ambil 4 angka berarti 1, 2, 3, 4. Okay, 1.176 radian. Okay, ini adalah jawapan untuk A lah, soalan A. Okay, kemudian soalan B, dia nak kita cari panjang lengkuk BD. Okay, panjang lengkuk BD.
Okay, kalau kita nak cari panjang lengkuk BD, nak cari terus tak boleh kerana kita tak tahu sudut BOD berapa. Okay, jadi apa yang kita buat? Kita cari dulu panjang lengkuk AB. Sebab kalau panjang lengkuk AB ni kita boleh cari kerana kita tahu jari dan juga dia punya sudut. Lepas tu baru kita akan kaitkan dia dengan yang ni tadi lah. Okay, lengkuk AB sama dengan 2 kali lengkuk BD. Okay, so untuk soalan B, untuk soalan B, kita cari lengkuk AB dulu So, rumus yang kita pakai adalah rumus yang ni, S sama dengan R theta. Okay. Jadi yang kita nak cari ni adalah SAB lah. Okay. Jadi jarinya 5. Okay. Darabkan dengan theta dia 1.176. Okay, jadi 5 darab dengan 1.176. So kita akan dapat jawapan dia 5.88. Okay, cm lah dia punya unit. Okay, ini adalah lengkuk AB. Jadi kalau kita nak cari lengkuk BD, okay, maka kita cuma perlu bahagikan saja lengkuk AB ni dengan 2. Okey. Sebab kita boleh tulis balik lengkuk AB ni adalah sama dengan 2 kali lengkuk BD. Okey. Maka kejap saya buat turun sikit. Okey, maka lengkuk AB ni kalau kita bahagi dengan 2, maka kita dapatlah lengkuk BD. Okey. Jadi lengkuk BD samalah dengan 5.88 bahagi 2. Okey. So kita akan dapat jawapan dia 2.94 cm. Okey, so ini adalah jawapan untuk B lah. Okey, kemudian yang ketiga dia nak luas kawasan berlori. Okey, luas kawasan berlori. So kalau luas kawasan berlori, maksudnya nak dapatkan luas kawasan berlori. Okey, yang pertama kita tengok yang ni dulu. Okey, luas kita kena cari luas segitiga ni. Luas segitiga sudut tegak ni kan. Luas segitiga OAC. Lepas tu kita tolakkan dengan luas sektor OAB. Lepas tu tambah pula dengan luas sektor OBD. Okey, boleh tak? Okey, saya tulis Okey, untuk dapatkan luas kawasan berlori. LKB ni short form untuk luas kawasan berlori Okey, sama dengan pertama kita cari luas segitiga. Ni bentuk segitiga OAC. Okey. Kita tolakkan dengan luas sektor. Okey, sektor OAB. Okey. Okey, kita tolak bahagian putih ni dapatlah yang ni kan. Okey, kemudian kita tambah pula dengan luas sektor OBD. Okey. So ini formula secara am lah. Okey, tapi sebelum kita masukkan nilai ke dalam formula ni, okey, kita perlu cari dahulu panjang AC. Sebab luas segitiga ialah setengah darab tapak darab tinggi kan. Jadi kita punya tapak ni ialah AC jadi kalau kita nak cari AC, sebab sekarang ni kita tak ada nilai AC, jadi kita kena cari dahulu. Kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey. AC ni, AC kuasa 2 ni kena tambah dengan OA. OA kuasa 2 baru boleh dapat sisi hypo. Silap. Okey. Baru sama dengan OC kuasa 2 lah. Okey. Kemudian jadi kita nak cari AC. Jadi AC ni mesti sama dengan OC kuasa 2 tolak OA kuasa 2. Okey. Jadi sama dengan OC tadi 13 13 tolak dengan 5 lah. Okey, kuasa 2. Kemudian sebab sini ada kuasa 2, nak dapatkan jawapan dia kena punca lah. Okey. Okey, jadi kita kira 13 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. Kemudian puncakan jawapan tersebut. So kita akan dapat jawapan A sini sama dengan 12. Okey.
So kat sini kita boleh tambah lah. AC ni 12. So kita dah tahulah tapak segitiga ni ialah 12. Tinggi dia 5. Okay. Kemudian satu lagi masalahnya sekarang ni kita perlu cari sudut kat sini pula. Sudut kat sini tak tahu berapa Jadi kena cari dulu sudut kat sini berapa. Jadi untuk kita cari sudut kat sini, katalah kita namakan sudut ni alpha. Okay. Jadi kita boleh gunakan nilai BD tadi. Tadi kita dah dapat nilai BD kan. Okay, nilai BD tadi 2.94 So kita letak kat sini 2.94. Okay, kita gunakan rumus yang sama. S sama dengan R theta. Okay, kali ni tujuan kita nak cari theta lah. Okay, ataupun kat sini sebenarnya alpha lah. Kita tandakan sebagai alpha. Jadi kalau kita nak cari alpha ni, maka jejari ni, jejari pula. S, okay. S ni panjang lengkuk BD lah, 2.94 2.94 ni kita bahagikan dengan jejari 5. Okay. So 2.94 bahagi dengan 5. Okay. So kita akan dapat kita punya alpha ni 0.588 radian. Okay. Okay. 0.588 radian. Okay. Ini adalah sudut alpha dalam radian. Okay. Jadi bila kita dah ada semua maklumat yang lengkap, barulah kita boleh cari luas kawasan belurik. Okay. So jadi luas kawasan belurik. Okay. Kita masukkan mula luas segitiga dulu. Okay. Luas segitiga 1/2 darab tapak 12 darab tinggi 5. Okay. Ni tapak. Ni tinggi Okay. Kemudian kita kena tolakkan dengan luas ni pula lah sektor sektor AOB. Okey, untuk sektor AOB ni kita akan guna rumus. Satu lagi, kalau ni tadi rumus untuk cari lengkuk kalau rumus untuk cari luas pakai yang ni 1/2 R kuasa 2 theta. Okey, pakai yang ni. So yang ni pula 1/2 darab, jadi dia 5, so 5 kuasa 2 lah. Darab dengan theta dia 1.176. Kemudian tambah pula dengan sektor yang bawah tu OBD. OBD 1/2 darab 5 kuasa 2 juga, jadi dia sama, tetapi dia punya sudut alpha ialah 0.588 radian. Selebihnya cuma tinggal kira lah. So kita kira sekejap dengan kalkulator. 0.5 darab 12 darab 5. Lepas tu tolak dengan 1/2 darab 5 kuasa 2 darab 1.176. Lepas tu tambah pula dengan 1/2. Darab dengan 5 kuasa 2 darab dengan 0.588. So kita akan dapat jawapan akhir dia 22.65 sentimeter persegi. Itu dia. Macam mana? Boleh faham itu sajalah.